Jadi saya dah dapat surat yang 3 surat daripada Ketua Setiausaha Negara bagi pihak Majlis Raja-Raja kepada hakim-hakim tersebut. Saya juga telah mendapat surat Jabatan Pencen khususnya berhubung dengan pencen hakim tersebut. Dan saya juga telah membaca Law Journal. Di samping itu, saya juga membaca amalan presiden, amalan bahan-bahan daripada negara-negara lain, khususnya ISKINME 23rd edition, yang di mana kes John Popuma yang sebagai kes sebagai satu rujukan breach of privilege for deliberately misleading or contempt ataupun mengelirukan dewan. Prinsip di kes contempt for international misleading atau mengelirukan dewan ditetapkan dalam kes ini telah menjadi satu prinsip yang digunakan pakai kebanyakan parlimen-parlimen negara Malaysia. Saya punya laporan ini hanya 5 muka, Yang Hormat. Laporan yang saya ada di sini daripada Canada, New Zealand sampai 30 muka. Joseph Mingot Work Parliamentary Fabric Canada, second edition, yang memutuskan test ialah prima facie case. David Maggie Parliament Practice New Zealand pula menetapkan bahawa elemen yang mesti ada dalam breach of privilege or contempt atau mengelirukan dewan adalah seperti berikut. Ini amat penting, Yang Hormat. The statement must in fact have been misleading. Second, it must be established that the member making the statement knew at that time the statement was made that it was incorrect, and that in making it, the member intended to mislead the House. Ini adalah landasan yang kita pakai di New Zealand, di Canada, di Australia dan juga di India. Setelah meneliti Speaker of the House Representative Alberta, Canada, aplikasi prima facie case dalam menghina Dewan di bawah peraturan Standing Order 15 di Alberta, Canada, sebagaimana yang kita ada 36/12 Malaysia. Saya juga membaca dengan teliti laporan 50 Parlimen Canada, aplikasi prinsip yang dipelopori oleh David Maggie Parliament Practice New Zealand ke atas kes Honorable Art Eggleton, Menteri National Defence Canada bertarikh 2002, dan kes Curl Scully di New South Wales, Australia, Curl Scully Police Minister New South Wales 16 Oktober 2006 seperti di bawah. Statement yang sama, statement must be in fact have been misleading. It must be established that the member making statement knew at that time the statement was made, that it was incorrect, that in making it the member intended to mislead the House. Dan implikasi Seksyen 32, Yang Hormat, Seksyen 42, House of Parliament Privilege Act 1952 Malaysia, Seksyen 32. Saya dalam mengambil keputusan ini juga mengikut prinsip landasan dan digunakan pakai di Parlimen Negara Commonwealth seperti England, New Zealand, Canada dan Australia. Saya akan menegaskan secara tidak ragu-ragu prinsip dipelopori negara-negara tersebut yang juga digunakan pakai di India adalah betul dan tepat. Di bawah kes begini elemen yang di bawah mestilah sebelum seorang itu dianggap telah melakukan breach of privilege and contempt menghina Dewan. Dengan itu, willfully, deliberately and knowingly. Deliberateness dan intention untuk mengelirukan Dewan adalah amat penting. Test ini subjektif kepada yang membuat nyata, bukan kepada yang mendengar. Reasonableness tidak terpakai, tetapi kepada yang membuat penyata. Peraturan Parlimen 36 kalau dibaca, mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah sifat menghina dua rangka majlis. Dan kata dia, ahli tersebut boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan tersebut. Dan ahli-ahli yang berhormat, perlu saya tegas di sini bahawa kes ini dibangkit di bawah 36/12 Peraturan Parlimen Malaysia dan penyelesaiannya juga seperti kes-kes lain, keputusan yang dipetua adalah muktamad. Dan di bawah Peraturan 43 dan tafsiran Peraturan 99 adalah muktamad. Dengan itu, apa saja ketidakpuasan mana-mana pihak hendaklah mengikut peraturan Dewan, merayu menerusi usul pribadi di bawah Peraturan 43
mengikut prosedur disebut dalam peraturan Parlimen ini juga. Keputusan saya yang hormat untuk ahli-ahli berhormat rujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan selaras dengan peruntukan di bawah peraturan 36/12, 3 syarat perlu dipatuhi. Syarat yang pertama, kenyataan dibuat yang konon telah mengelirukan itu hendaklah sebenarnya mengelirukan daripada statement English dia. The statement must in fact have been misleading. Yang kedua, ahli yang membuat kenyataan yang kononnya mengelirukan itu tahu atau sedar bahawa kenyataan yang sedang dihujahnya itu adalah tidak benar. The member making that statement knew at that time the statement was made that it was incorrect. Dan ketiga, sewaktu membuat kenyataan yang kononnya mengelirukan itu, ahli yang berhormat yang berkenaan sebenarnya berniat untuk mengelirukan majlis dan atau dewan. In making the statement, the member must have intended to mislead the House. Jadi ahli-ahli yang berhormat, pada 13 November 2008, Menteri Jabatan Perdana Menteri iaitu Yang Berhormat Padang Rengas telah membuat kenyataan akhbar, membuat kebetulan kepada pernyataan awalannya iaitu hakim-hakim dibayar gratia dan sagu hati sebenarnya telah dipecat. Ahli-ahli yang berhormat, atas sebab pengakuan terbuka itu, maka syarat kedua dan ketiga untuk menunjukkan Menteri Jabatan Perdana Menteri ahli yang berhormat Padang Rengas telah melanggari syarat-syarat kedua yang ketiga. Ikuran dari itu, saya memutuskan bahawa Menteri di Jabatan Perdana Menteri sewaktu membuat kenyataan yang kononnya mengelirukan itu sebenarnya tidak tahu bahawa kenyataan yang dibuat itu tidak benar. Dan beliau tidak ada niat sama sekali untuk mengelirukan Dewan sewaktu membuat kenyataan tersebut. Ahli yang berhormat Tasik Glogor, Bukit Glogor, minta maaf, Bukit Glogor, dengan apa yang telah saya bentang ke di atas, saya dapati Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Abdul Aziz, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ahli Parlimen Padang Rengas, telah membuat kesilapan fakta sebagaimana yang saya berlaku kepada Mr. Ed Ingleton membuat kesilapan akta kenyataan. Tetapi saya juga berpendapat Yang Berhormat Menteri tidak berniat sebagaimana Mr. Ed Ingleton didapati juga tidak berniat untuk mengelirukan Dewan. Dengan itu saya berpendapat bahawa adalah tidak wajar bagi Yang Berhormat Menteri dari Jabatan Perdana Menteri, ahli Parlimen Padang Rengas dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Tuan Speaker, penjelasan. Baik. Dengan hormatnya Tuan Speaker, apabila baca alasan kehakiman tadi mengelirukan Dewan. Tuan Speaker, ada rujuk kepada kes-kes khasnya kes John Profimo. Tetapi itu adalah mengenai misleading the House. Dalam Dewan ini, walaupun peraturan mesyuarat 36/12 dalam bahasa Inggris menggunakan perkataan mislead, tetapi apa yang ada dalam versi bahasa Malaysia adalah mengelirukan. Mengelirukan dalam ingatan saya adalah confuse the House. Ada perbezaan dari confuse dan mislead. Dan kedua, ini buang masa ni. Rakyat punya masalah kedua, banyak lagi kita mau selesai. Tuan Speaker, Speaker, keputusan sudah Tuan dibuat. Speaker, Kenapa keputusan mesti sudah layan dibuat. Bukit Glogor ni? Tak Tuan perlu layan. Speaker, boleh kata duduk. Dengar dulu. Semua duduk. Ini peraturan. Duduk, Ya, Tuan baik, Speaker. Ya. Duduk. Yang Berhormat yang lain duduk, saya nak dengar. Habis-habis dia cerita. Ya, sila. Tuan Speaker, Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. semua duduk. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat, Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya belum habis lagi. Saya Peraturan mesyuarat. Tuan Speaker, saya belum yang habis. makin dulu Yang Hormat. Ya, yang makin jangan mengadakan kekecohan Yang Hormat. Dia penjelasan saja, bukan peraturan mesyuarat. Tuan Speaker. Dia kelemahan peraturan mesyuarat. Dia minta penjelasan saja. Tuan Speaker, Peraturan mesyuarat mengatasi penjelasan. Okey. Bukan muktamar 43. Tuan Speaker, bolehkah saya habiskan? Peraturan mesyuarat Saya nak dengar habis dulu. Ya. Saya nak dengar habis dulu. Mana boleh bagi peraturan mesyuarat lah. Ya, saya Duduk. nak dengar habis dulu. Duduk, Yang semua Hormat. duduk. Tunggu Yang Hormat. Saya Semua akan duduk. kalau makan nanti. Sila Yang Hormat.